Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, yang dua tu apa? Kafi ke Mul? Please. Okey, tak apa. Nanti kita bincang kemudian lah. InsyaAllah. Jom. Tak apa, dalam antara tunggu yang lain kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah. Kita terus masuk dalam ayat 82 kan, kita dah kan 81 dah bincang dah. Sekejap saya tengok 81. Okey. Okey. 81 dah 81 belum kan? Cak Rozi ingat tak 81 dah belum? Tak apalah, saya Belum. sharekan. Belum kan? Mm-mm. 81. Sekejap saya 81. Okey. 81. Okey, jom insya-Allah. Okey, 81 saya baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Okay. Tak ada apa-apa, tak ada apa yang susah kat sini, cuma bab yang bala wa huwal khall tebas, kha tebal, lam nipis, qaf tebal. Khallaqul alim. Khallaqul alim. Jangan khallaqul azim, sebab nampak semua tebal kan? Lam tu nipis. Jadi kita kena nipiskan Jadi أوليس الذي خلق السماء خلق السماء bukan أوليس الذي خلق السماوات, nampak khalaqas samawati. Jadi bila khalaqa samawati pun jadi tebal lah. Dia nak nipis. Khalaqas samawati. Bagi dia punya sin tu berdesir sebab ada dua sin. Sin yang pertama bila tasydid ni sabdu, yang pertama baris mati, yang kedua baris atas. Jadi kalau kita bincang khalaqas, khalaqas dulu, khalaqas samawati wal ard. Tu kaedahnya kalau ada tasydid tu dia dua huruf, kemudian huruf yang pertama baris mati, huruf yang kedua barulah berbaris. Kalau baris atas dia baris depan apa kan. Jadi kat sini contohnya perkataan khalaqu. Okey. Jadi kita akan baca wa huwal dulu khallaqul alim. Khallaqul alim. Jadi sama juga khalaqas samawati wal ard. Boleh insya-Allah. Jom kita baca ramai-ramai insya-Allah. Makin lama makin kurang kita ni. Allahu alam. Kak Faiza pun dah tak join. Kenapa Kak Faiza tak join? Nama dah. Siapa lagi tak join? Arfa malam ni tak join. Arfa dengan adik dia. Arfa dengan Allahumma salli alaihi wasallam. Arfa dengan siapa? Adik Arfa? Imrah
Amrah ke imrah. Okey. InsyaAllah jom kita baca ramai-ramai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2 mula. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Okey, saya dapat kesan walaupun baca ada yang start dulu, ada start lambat, macam-campur, tapi saya terdengar tadi dia khalaqas samawati, dia tak tebal, dia tak bunyi khalaqas samawati, dia bunyi khalaqas samawati, jadi qaf jadi kaf. Tu jaga-jaga dia nampak. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan huruf sin, kadang-kadang kita terpengaruh dengan huruf qaf. Jadi khalaqas samawati kan. Jadi sinnya tebal pula. Kadang-kadang terpengaruh dengan huruf sin, qaf je nipis pula. Khalaqas samawati. Okey, jom semula. Berhenti dekat ar berhenti kat ar. Lepas tu saya sebut 1 2 mula, baca lagi, berhenti dekat mithlahum. Lepas tu saya sebut 1 2 3 baru kita habiskan. Boleh insya-Allah. Okey. Jom 1 2 3. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر 1 2 mula. بقدر على أن يخلق مثلهم Okey. بلى Sekejap Mazin. 1 2 mula. بلى Macam tu insya-Allah. Jom. Okey, tak ada masalah. Okey, semua okey. Kak Su okey. Allahumma salli. Saya nak baca dulu. Ayu baca dulu lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم Ya, luka. Okey, terus. Biqadirin. بقادر على أن يخلق مثلهم Okey. بلى وهو الخلاق العليم. Semula yuk. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Alhamdulillah. Tadi terlepas. Khalaq. Okey. Seterusnya tak ada masalah. Kak Su je. Kak Su. Boleh. Kak Su duduk mana? Mana? Bedok. Ya, Kak Bedok. Bedok kan? Ya. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Okey, cuma yang apa nama? Qad jangan panjang. Biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum, terus masuk. Semula. Biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Ya. Sambung terus bala. Bala wa huwal khallaqul alim. Ada alif kecil tu. Panjang harakat. Bala. Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, okey. Baca sekali perintah lalu daripada awal. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Ada alif kecil. 2 harakat.
بلى وهو الخلاق العليم. Ya, panjang Khallaqul alim. Jangan Khallaqul alim, dia ada kecil ni, dua harakat. Khallaqul alim. Sama dengan bala. Bala wa huwal khallaqul alim. Okay, insya-Allah. Kak Salihah boleh? Ini Kak Rozi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terus أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم okay. بلى وهو الخلاق العليم. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi. أوليس الذي خلق السماوات Qaf ni والأرض. tebal, qaf tebal. Sebab saya perasan tadi ada macam kurang sikit. Awalaisa alladhi khalaqas sama khalaqas sin nipis. Khalaqas samawati. Okey. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Okey, alhamdulillah. Macam tu qaf kena jaga makhraj dia. Sebab itu saya ni kan kaedah Rumi kan, saya perlu tukar kepada tulisan Rumi supaya kita tahu yang qaf ni huruf Q. Huruf Q, bukan huruf K. Kalau huruf K nipis. Tapi kalau huruf Q dia akan jadi tebal. Dia automatik kita akan sebut Q tebal. Kalau K nipis. K nipis. Lepas tu huruf apa lagi saya buat supaya dia nampak tebal. H tu H kecil dengan H besar kan. Sebab sengaja simbol-simbol tu sebenarnya ada kita bila dah mahir tentang tajuk kaedah Rumi nanti, dia Allah SWT huruf-huruf Rumi tu dia bantu kita untuk tebal nipis, Macam kita sebut perkataan Bluetooth lah, Bluetooth. BLUETOOTH. Okey. Kalau kita tak tengok tulisan dia, kita akan sebut Bluetooth, Bluetooth kan. Tapi oleh kerana dah tengok TH belakang dia, Bluetooth, huruf sa, Bluetooth kan. With ke with? Pandai pula bahasa Inggeris Ayu. Kalau ada siapa nama? Nun ni kena ketawa je. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, macam tu with ke with? Kan dia with kan. Dia lain sikit sebutannya kan, sebab ada TH. Jadi huruf sa samalah kita nampak TH, automatik kita kat mithlahum. Sebab itu kita ibu misali, kan lagu tu. Ibu misali, bukan misali. Ibu misal misal. Apa maksud ibu misali? Ibu yang baik ke? Ibu yang ni ke? Tak, ibu contoh. Misal ke contoh. Jadi ibu misali, ibu contoh. Tapi ialah contoh yang baik lah kan. Boleh tak kalau ibu yang jahat kita cakap ibu misali? Bahasa Arabnya boleh lah. Tapi bahasa Melayu tak boleh lah. Bahasa Melayu misali maksudnya adalah Allah SWT contoh yang baik. Tapi kalau kita kata ibu misali, ibu contoh yang jahat, boleh tak guna misali? Boleh. Boleh. Macamlah kita guna perkataan musabaqah. Musabaqah ni asal kalimahnya sabaqah, sin ba qaf. Sabaqah maksudnya dahulu. Kalau kita kata prime minister yang sebelum ni, kita kata bahasa Arab dia rais wizara as-sabiqa. As-sabiqa. Kalau mantan atau bekas apa late LATE. Former FORMER kan. Former prime minister maksudnya Perdana Menteri yang sebelum dia kan. Okey, kalau late tu dah meninggal dunia you. Okey. Allahumma salli alaihi. Jadi sabaqa. Ya, bila sebut perkataan sabaqa dahulu, jadi musabaqa bermaksud
pertandingan ataupun perlumbaan saling dahulu mendahului kan. Tapi kita Melayu musabaqah mesti baca Quran je. Kan. Sedangkan lumba motor pun boleh panggil musabaqah. Kan. Itu sudah ya insya-Allah. Okey, seorang lagi lah. Tadi siapa? Kak Rozi Kak Rozi. Ya, silakan. Boleh tak Kak Rozi, suara ada tak? Boleh insya-Allah. Okey, takut nanti kan ada ulcer ke, ada radang ke. Jadi kalau kita makin banyak baca dia makin luka. Oh, tak boleh tak insya-Allah. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Okey, Allahumma salli ala. Cuma kha dia tak tebal. Bunyi laisal ladzi kha dia kha tebal kha. Semula. أوليس الذي خلق السماوات والأرض Okey. بقادر على أن يخلق مثلهم. Yahluka bukan yahluka, yahluqa. Oh ya, luka. Kan dah teripis pula. Biqadirin بقادر على أن يخلق مثلهم. okey. بلى وهو الخلاق العليم. Ya, alhamdulillah macam tu Jadi kena perhatikan huruf-hurufnya tu. Sebab itu kalau macam kami lah yang hafaz Al-Quran ni, maksudnya kita ada dua peperiksaan. Satu peperiksaan namanya syafawi, lisan, kena baca, dan nanti doktor ataupun syekh dia akan tebuk lah. Okey, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard. Okey, sambung dia kata. Kan? Dia sambung lah sampai dia suruh berhenti. Itu syafawi. Yang kedua ada nama peperiksaan namanya tahriri. Tahriri tulis. Jadi doktor akan tulis soalan pertama sebut awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard, satu titik sampai jumpa perkataan turjaun. Kan? Jadi kita tulislah sampai jumpa perkataan turjaun tu. Kadang-kadang sampai 10 ayat, 15 ayat kena tulis dalam peperiksaan kan. Jadi okey, lulus dua-dua tu mesti lulus. Kita tak boleh hebat dari sudut hafalan je, tapi sudut tulis tak hebat. Dua-dua kena lulus, barulah diiktiraf lulus. Okey, dia tak boleh salah satu lulus, satu lulus. Walaupun yang syafawi 100%, bila ada soal tak ada salah langsung. Okey, 100% makan kita. Tapi penulisan kita tak lulus. Okey, penulisan tak lulus. Bila penulisan tak lulus subjek tu walaupun 100% tadi syafawinya, apa ujalisannya. Macam itulah keadaannya. Lepas tu pula di Al-Azhar contohnya, dia mesti rasam Osmani. Rasam Osmani. Kita mungkin hafal Khallaqul Alim. Jadi kita eja alif lam kha lam alif qaf. Betul juga. Tapi kena tahu dekat dalam Osmani pakai alif kecil ke alif besar. Jadi kita kena lulus dua-dua. Okey. Bila kita macam tu, nanti dalam contohnya imam solat tarawih ke apa ke, bila baca kita dah tahu dah ni huruf apa kan, huruf sad ke, huruf sin ke, huruf kha ke, huruf ha ke, huruf qaf ke, huruf kaf ke, macam tu. Jadi kita dah tahu dah. Jadi ni lagilah kita bila baca pula kita nampak teks Al-Qurannya. Awalaisal ladzi khalaqas samawati kan. Jadi kita kena tahu kha, lam, qaf tu macam mana dia punya sifat huruf dia. Kha tebal, lam nipis, qaf tebal, sin nipis. Jadi kita punya baca ini atas bawah, kha, la, qas, samawati. Boleh? InsyaAllah. Macam tu keadaannya. Jadi nanti kita akan enjoy baca kalau kita dah boleh kuasai semua ni. Tengok je. Okey. Seorang lagi lah. Siapa nak baca? Kak Hanisa boleh? Tapi saya tak dengar suaranya. Kenapa? Ada Ustaz. Tak dengar. Okey, okey dengar. Kena kuat sikit
Hasina mana? Hasina ada kelas. Oh, ada kelas. Okey. Hmm. Ada kelas? Saya, dia mengajar Oh, mengajar. Okey, okey. InsyaAllah. dekat rumah. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Okey, cuma rin tu jangan panjang sangat sebab dia izhar. Izhar dia tak ada harakat. Jadi biqadirin ala terus, bukan biqadirin ala, salah. Okey. Ambil biqadirin. بقادر على أن يخلق مثلهم Okey. بلى وهو الخلاق العليم. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Mazwin nak baca. Boleh Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ardh Okey. biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Okey. Bala wa huwal khallaqul alim, tak ada masalah. Yang ada masalah kat awal-awal khalaqa jadi khalaqa, jadi nipis, jadi dia kata apa? Khalaqas samawati wal ard. Kemudian satu lagi yang terperasan ada bunyi khalaqas samawati wal ard kan. Tak ada wala. Lepas tu yang mislahum ada bunyi mislahum. Bukan mislahum, mislahum. Kalau matikan terus matikan terus. Kalau dia masih macam berbaris, nak berbaris, tak nak berbaris, tu pengsan namanya, tak mati. Itu tak mati. Pengsan nama dia. Okey, jadi kalau matikan terus. Jadi matikan. Mislahum. Jangan bunyikan lagi. Jangan bunyikan mislahum. Misl tu macam suaranya ada alif baris atas yang diimalahkan. Imalah ni maksudnya yang bahasa Melayu kita yang paling mudah dilewehkan, tahu leweh. Macam wadduha wal laili idza saja, itu imalah. Itu imalah nama dia. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, perkataan imalah di dalam qiraat ada imalah ni. Ada tempatnya. Tapi jangan bunyi macam tu. Bukan mislahum. Okey, selesai kan? Semula Nazrin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ardh. Tu wal ard. Ada lagi? Wal ard. Ya, macam tu baru tak ada. Okey, terus. Biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Okay. Bala wa huwal khallaqul alim. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Yang lain baca ayat seterusnya insya-Allah. Okey, jom kita masuk tafsiran dia. Apa makna dia? Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ard, dan tidaklah Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu, dan tidakkah Allahu akbar, salah ni. Tolong betulkan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, sebab awalaysa ataupun bukankah. Awalaysa tu boleh maknakan bukankah. Okey. Yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Mislahum kan. Okey. Maksudnya mislahum, seperti mereka. Bala wa huwal khallaqul alim. Dia yakni bahkan terbuka sini benar, bahkan dia berkuasa dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Khallaqun ini maksudnya adalah dia sifat dia, kalau kita belajar bahasa Arab nanti insya-Allah ada permintaan nak minta saya ngajar bahasa Arab ni, sebab bahasa Arab Al-Quran bahasa Arab Al-Quran. Nanti kita akan belajar apa beza al-alim dengan khallaqu.
Okey. Khalaq dia maksudnya amat pencipta. Al-Alim maha pencipta. Jadi kadang-kadang bahasa Melayu kita ni dia terjemah dua-dua terus dua-dua tu dengan maha pencipta. Okey, maha ni dia gini. Dia pertama paling. Okey, macam paling. Kalau alim tu maksudnya maha. Okey, dia yang paling tinggilah. Kalau orang tu yang berilmu dipanggil a'lamu kan, a'lamu ataupun alim. Jadi orang tu orang yang paling berilmu. Kemudian amat berilmu. Dia lepas paling ni amat. Paling ni amat. Okey, amat ni contohnya allamah, ain lam alif mim ta, allamah. Itu atas kepada alim. Okey. Tapi kalau alim itu maksud dia adalah maha mengetahui. Itu Allah lah. Maksudnya manusia tak sampai perkataan alim. Alamanya. Banyak benda dia tahu. Biasa alama ni digunakan kepada ulama-ulama besar lah. Contohnya macam Syekh Yusuf, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan. Dia kata Al-Alamah. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan. Jadi Al-Alamah gelaran depan dia. Okey. Okey, kalau khalaqun ni, kalau khaliq itu dia pencipta. Khaliq, alif lam qaf. Okey. Tapi atas dia amat pencipta, khalaqu. Khalaqu amat pencipta. Okey. Tapi dia tak ada khaliqun, tak ada. Nanti kita bincang apa hikmah dari sudut bahasa Arab ni. Okey, khaliqun tak ada sebab Allah ni bukan maha pencipta. Kalau maha pencipta, Allah akan cipta yang tak penting pun Allah cipta. Tak penting pun Allah cipta. Yalah, mungkin kalau macam bunga tu pun, bunga, kalau banyak sangat bunganya nanti, daunnya, kalau daun pokok banyak sangat, bunga tak jadi. Buah tak jadi. Jadi dia sesuai bunga pada daun pada satu pokok tu sesuai. Daun pada satu pokok tu sesuai. Kalau bunga banyak sangat pula, daun tak ada pun tak jadi bunganya. Dia kena daun juga. Jadi daun tu kena seimbang dengan bunga. Jadi kalaulah Allah tu maha pencipta, mestilah pokok kecil je tapi dia punya daunnya besar, lepas tu daunnya tu pencipta. Semua ada kat dalam muka bumi. Macam kita lah, kalau kita ni ada tongkat Harry Potter kan. Tongkat sakti Harry Potter. Kita akan buat semua. Dia nak pakai Ferrari, Ferrari keluar. Okay, dah pakai Ferrari, nak try pula Lamborghini, okey. Lamborghini keluar. Lepas tu Lamborghini ni macam tak sedap, kita nak pakai yang okey. Kita akan keluar. Dah bersusun kita depan rumah kita kan. Lepas tu bila nak bayar dia punya ni, nak bayar dia punya road tax dia, baru pening kepala kan. Jadi tak, Allah ni tak. Allah bukan cipta semua. Allah cipta mana yang Allah berkehendak je. Jadi tak ada benda yang Allah cipta atas muka bumi ni yang sia-sia, tak ada fungsi apa-apa. Tak ada fungsi apa-apa. Okay, dia mesti ada fungsi dia. Walaupun kita nampak tak ada fungsi. Macam appendix tu. Appendix dalam perut kita. Orang kata dia adalah satu benda yang tak ada fungsi pun dalam badan kita. Yalah, bukanlah dia tak, tapi dia tu macam filter tau. Filter. Filter. Tapi kalau orang tak ada filter, tak apa, boleh hidup. Buang appendix je boleh hidup. Tapi appendix tu filter yang tempat-tempat yang tak hancur tu dia duduk situ. Yang duduk situ kan. Jadi oleh kerana dah bengkak, terpaksa buang. Jadi dah tak ada filter lah. Macam tu. Dia ada fungsi, walaupun orang perubatan kata appendix ni tak ada fungsi. Tak ada fungsi apa-apa dia kata. Kalau buang pun tak jadi apa-apa, tak ada masalah kesihatan apa-apa. Tapi kalau buah pinggang buang, tu dia akan masalah lah, macam tu kan. Jadi tak, khalaqu itu kenapa Allah gunakan perkataan khalaqu. Okey. Dia asal kalimahnya khalaqa. Apa ya? Tunjuk khalaqa. Okey, selesai. Jom kita tengok tafsiran dia. Okey. Ibn Kathir kata Allah berfirman dan mengkhabarkan dan mengingatkan tentang kekuasaannya yang agung dalam mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang terkandung di dalamnya berupa bintang-bintang yang beredar dan tetap serta menciptakan 7 lapis bumi
yang terkandung dalamnya berupa gunung gandang, batu-batuan, lautan, hutan dan isinya. Jadi Allah kata, awalaisa allazi khalaqas samawati wal ard, bukankah Allah yang menciptakan 7 lapis langit tu yang terkandung padanya bintang-bintang yang beredar. 26 hari bulan 6 ni nanti boleh tengok ni dekat langit, sebab kita boleh tengok Allahumma SWT 5 planet, 6 termasuk bulan, 5 planet dekat dengan bumi. Mercury, Mars, Venus, apa lagi? Ada 6 planet 26 bulan ni. Saya pernah hari tu nampak 2 planet sebelah bulan. So, okay, kenapa bulan ada 3 biji kan? Bulan ada 3 biji. Rupanya Allah SWT itu planet apa tah? Planet Mercury ke planet apa yang dekat dengan bumi tu? Mars dekat dengan bumi. Ada ketikanya lah. Time tu tak boleh teropong lagi untuk abalan geram tu. Tengok teropong saya kan, nanti insyaAllah kalau ada masa nanti boleh beli teleskop kan, boleh teropong, jadi lagi jelas nampak. Kalau apa nama Zuhal, Saturn Saturn tu yang ada lingkaran tu kan, tu kalau kita teropong nampak tu lingkaran tu. Tu ya, insyaAllah. Okey, jadi Allah kata, adakah awalaisal, bukankah Allah ciptakan semua ini? Okey. Kemudian dia kata, okey, dan juga mengarahkan untuk mengambil dalil tentang dikembalikan jasad-jasad dengan penciptaan sesuatu yang agung ini. Sebab yang dalam ayat sebelum ni kan orang kafir dia kata apa? Allahumma SWT dia sebut apa? Alladhi ja'ala lakum, okey, tak dia sebut Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwalam. Okey, tak, sebelum tu wa daraba lana mathalan wa nasiha qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Jadi orang kafir dia tak percaya tentang tulang belulang tu boleh dibangkitkan semula kan. Jadi kata, bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah isi di antara keduanya. Okey. Jadi Tuhan yang sama juga, yakhluqa mithlahum, biqadirin, berkuasa, ay yakhluqa mithlahum. Okey. Jadi jawapannya adalah bala. Bila awalaisa, jawapannya adalah bala. Okey. Okey, seterusnya nampak. Dan tidakkah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa mengembalikan jasad-jasad mereka yang sudah hancur, iaitu seperti manusia, lalu mengulangi mereka seperti dia memulai penciptaan mereka. Hal ini disebut Ibn Jarir, bala wa huwal khallaqul azim, benar ataupun bahkan dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Jadi kalau bahasa Inggeris bala ni apa ya, you? Absolutely. Absolutely maksudnya macam kalau kita kata yes, right, dia absolutely right, macam itulah. Maksudnya betul 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 ke salah, you? InsyaAllah betul, Ustaz. Betul. Okey. Dia kalau kita macam kata kalau dalam bahasa Arab macam ni, solat subuh tu 2 rakaat kan, kita jawapannya bukan naam. Naam tu ya betul, tapi jawapan kita adalah apa? Fi'lan ni maksudnya sama dengan taba'an, sudah semestinya. Jawapannya Indeed, Ustaz. Indeed. Indeed. Okey, itu tepat. Okey, indeed. Dia sudah semestinya. Itu jawapan bala tu, jawapan kepada awalaisa, jawapannya adalah bala. Bala, bahkan. Jadi kalau kita bahasa Melayu, bahkan ni maksudnya bahkan lebih dari itu Allah boleh buat, istilahnya. Bahkan lebih dari itu. Seperti kalau kata solat subuh 2 rakaat kan, kita kata fi'lan, taba'an. Bahasa Arab taba'an ni maksudnya semestinya. Semestinya. Okey. Indeed. Okey. Selesai. Allah itu kaya bahasa Arab. Betul kalau orang kata awalaisa. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin, kan? Kankah Allah itu hakim
yang paling adil daripada hakim-hakim yang lain kan. Kita kata bala kan. Selesai. Okey, jom. Tafsir jalan lain disebut bahawa awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardh, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, padahal langit dan bumi itu sangat besar. Jadi biqadirin an yakhluqa mithlahum, berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu, iaitu manusia yang bentuknya kecil. Langit yang besar tu lagi Allah mencipta, lagilah manusia yang kecil ni. Bala, benar, atau bahkan dia berkuasa untuk menciptakan. Di sini Allah menjawab diri sendiri. Okey, maksudnya Allah jawab bala, kan. Okey. Wa huwal khallaqu, nampak ada alif lam alif kan. Khallaqu, dia yang maha pencipta dengan banyak ciptaannya. Al-alim, lagi maha mengetahui setiap sesuatu. Khallaqu ni biasa digandingkan dengan al-alim. Maksudnya Allah cipta tu Allah tahu apa fungsi yang Allah cipta. Yang Allah fungsi Allah cipta. Baru-baru ni dengar kat Radio Akim sedap jugalah. Yang slot baru tu, yang ganti slot saya tu. Kelvin bertanya. Kelvin tu dia Cina, dia bukan Islam dan Muslim lah. Ustaz doktor apa nama tu? Apa nama yang jawab tu. Bila dia kata khinzir babi tu kenapa diciptakan? Sedangkan Allah katakan haram. Kan haram. Dia jawapan dia bagus. Dia punya ni mantik dia, ilmu mantik, ilmu logik dia. Allahumma salli. Dia kata okey, macam anak kita periksa. Okey, contohnya soalan dia dia ada jawapan A, B, C. A, B, C. Satu je daripada kalangan A, B, C tu yang betul. Yang B dengan C salah, yang betul A, kan? Tapi kenapa kena buat yang salah tu? Kenapa buat yang salah? Supaya anak kita ni tahu mana. Jadi kan kita diuji. Bila kita diuji, pilihlah satu jawapan yang betul. Kalaulah kita tak buat jawapan yang salah tu, satu je, baik tak payah uji. Kan, baik tak payah uji. Maksudnya anak kita semua dah lulus dah. So pilih salah satu daripada jawapan yang betul di bawah. Satu je jawapan dia. Itu je lah. Nak pilih apa lagi. Tapi oleh kerana ada jawapan yang salah. 3 salah, 1 betul. Jadi pilih yang mana betul. Jadi kita sedang diuji, kita sedang diperiksa oleh Allah. Jadi khinzir tu ada, benda tu salah, tak boleh makan, dadah pun tak apa, arak tak boleh minum, okey. Tapi kenapa arak semua ada? Itu ujian untuk kita. Ujian untuk kita kan. Oh cantik dia punya mantik dia. Okey, selesai. Jadi khallaqun biasa digantikan dengan al-alim. Okay, selesai. Seterusnya yang ni Al-Munir kata Allah SWT awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yakhluqa mithlahum, iaitu dia yang berkuasa menjadikan langit dan bumi, lebih-lebih lagi lah tulang belulang. Okey. Bala, tentu saja, seperti jawapan ya, dia mampu atas hal itu. Jawapan yang sama maknanya dengan dari Allah. Wa huwal khallaqu, dia zat yang banyak menciptakan makhluk, al-alim, luas pengetahuannya tentang tiap sesuatu. Tiap sesuatu. Allah cerita pokok, Allah tak tinggalkan pokok macam tu tau. Buat dalam Al-Quran saya lupa, nanti saya cekkan. Hatta daun yang gugur itu pun di bawah perancangan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata itu hukum alam kan, bila dia dah kering, dia akan jatuhlah. Kemudian datang pula tiupan angin. Kalau arah angin daripada kanan ke kiri lah daun tu. Kan ke kiri lah daun tu. Okay. Jadi kita kata itu. Sebenarnya tak. Hatta daun yang jatuh. Allah sebut dalam Al-Quran ni. Al-Quran. Hatta sehelai daun yang jatuh pun di bawah pengetahuan dan perancangan Allah. Sangat detail lah. Itu Allah uji kita. Ni bukan Allah tersalah uji. Bukan Allah saja nak uji kita. Macam Kak Rozi diuji dengan COVID kan. Okay. Bukan saja nak uji. Okay. Satu, bukan dia tersalah uji. Bukan tersalah uji. Kita nampak okay, mungkin Abang Zurahim pergi kerja, ada kawan dia yang positif, jadi dia terjangkit. Ada juga yang duduk sama, Allah, yang makan sama-sama tapi tak kena. Tak kena. Jadi bila Allah tu Allah uji, Allah uji. Jadi adakah tersalah uji? Tak tersalah uji. Allah tu al-alim, maha mengetahui dia.
Al-Maha mengetahui insya-Allah. Okey, jom. Selesai. Tu perkataan tu insya-Allah. Okey, jom kita masuk pada ayat seterusnya. Ini yang saya sebut tadi lah. Bawah tu nampak awalaisa dan alaisa jawapannya adalah bala yang bermaksud bahkan. Okey. Selesai. Okay, jom kita masuk ayat seterusnya. Kau apa dah? Nak habiskan juga malam ni. 10 setengah jam lagi. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nun bersabdu wajibul gunnah. Ma ada panjang berombak 4 atau 5 harakat. Okey, jadi kita bagi dua-dua Okey, 1 2 3. Innama amruhu idza arada syai'a. Berhenti kat syai'a. Kadang-kadang kalau kita ngaji kan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Habis semua dia punya hukum tajwid dia. Kan? Sedangkan kat sini kenapa ada panjang-panjang ni? Allah suruh kita doa dalam hati. Maksudnya setiap sesuatu tu bila Allah mengendaki, Allah kata kun fayakun. Jadi kalau kita nak sesuatu, kita niat dalam hati kita bila baca ayat ni. Jadi innama, kita banyak hajat kan? Innama amruhu idza arada syai'a. Kita dah lintaskan dalam hati apa yang kita nak semua. Lepas tu datang ayatnya ayyakula lahu kun fayakun. Barulah Allah kabulkan kat situ. Jadi kita ni digalakkan berdoa pada ayat ni nama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Okey, jom kita baca sama-sama. 1 bersedia? 1 2 mula. Innama amruhu idza Masya-Allah, sedap suara Kak Zizan. Ada dia punya lenggok dia sedap. Kak Jelizah sedap lenggok dia. Kan. Nanti bulan 10 nanti datang ni PWTC tak silap saya ada tu musabaqah peringkat antarabangsa. Itu yang kat Johor tu saya pergi itu kat Johor. Duduk dalam tu kan dengan ni, tengok TV lain lah. Tengok TV ni dia walaupun yalah TV kita besar, kemudian sound system dia pun okey, tapi duduk dalam majlis tu lagi rasa sedapnya ya Allah baca dia okey insya-Allah. Okey, siapa nak baca? Masyita nak baca dulu? Kak Fatimah? Kak Minta? Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Innama amruhu idza arada syai'a. Okey, terus. An yaqula lahu kun fayakun. Okey, alhamdulillah terbaik. Tepat sekali. Silakan siapa nak baca lagi? Kejap Kak Julizal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an. Okey. Ayyaqula lahu kun fayakun. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi yang tak baca tadi? Kak Neti tak baca lagi kan? Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an. Okey. Ayyakuna lahu kun fayakun. Okey, alhamdulillah. Cuma I tu kena 2 harakat kurang sikit. Tadi yang kung tu 2 harakat cukup dah. Okey, kat sini banyak I 2 harakat, lahu 2 harakat,
lahukum, 2 harakat. Okey. Boleh. Semula lagi ya? Semula. Okey. Cuba lagi. Okey, silakan. Innama amruhu iza arada syai'an Okey. ayyakuna lahu kun fayakun. Okey. Boleh insya-Allah. Cuma iza tu tak cukup, harakat tak sama dengan innama amruhu. Iza jadi pendek lah. Okey. Kalau dalam taranum, dalam sabaqan, yang dia potong markah sini lah. Yang dia potong markah sini sebab bila kita dah start innama, kita ambil 5 harakat maksimum terus. Jadi amruhu kena 5 harakat juga, iza kena 5 harakat juga. Jadi itu dipanggil fasahah lah, markah fasahah. Markah keseragaman dengan markah kelancaran. Fasahah dipanggil. Okey, jadi kalau kita dah start dengan mat ni 5, semua kena 5. Sebab yang masuk pertandingan tu semua hebat-hebat. Kan nak cakap suara ni semua sedap-sedap. Tapi macam mana nak lebih daripada orang lain? Itu kat situ lah. Silakan. Okey, macam tu Okey Kak, nanti panjangkan sikit Iza. Okey. Silakan, siapa lagi nak baca? Mana Kak Miza mana? Bonda? Oh, Bonda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bonda buka. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Bonda, Nun. Maaf. Nun tak ada sini. Nun dah balik Kanada ke? Itulah. Dah jauh Ustaz. Oh, dah balik dah Kanada? Ya. Saya baca ayat ini ya Ustaz, innama ya. Ya betul, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an. Okey, alhamdulillah. Ayyakula lahu kun fayakun. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi lah, sedap pula dengar. InsyaAllah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Okey, alhamdulillah. Masyita. Okey, Masyita baca. Ya Ustaz. Tadi saya panggil tak ada. Itulah dia macam Cik Sepong. Macam ada kejap. Oh okay, Saya menghalau anak saya. Oh, menghalau. Cakap pergi keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masya-Allah, sedap, lenggok suaranya sedap. Semula. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Macam tu sedap. Ni kalau baca nanti kalau ngaji, baca macam tu je, ikut lagu macam tu je. Nanti kita akan enjoy baca dan kita seronok nak baca banyak. Kalau kita macam kita macam sebut satu huruf tu pun macam terpaksa, macam terseksa, kita tak rasa enjoy. Kan? Sebab itu bagi harakat dia dulu. Innama. Okay, bagi harakat. Jadi kita boleh relax. Innama amruhu idza. Tapi kalau tahu makna lagi best. Tahu makna lagi, kita tahu nak tekan kat mana. Tahu nak tekan kat mana, nak yang mendayu kat mana. Itu mendayu tu nahwan nama dia. Tekan yang keras tu ras.
Okey, Hijaz pun tinggi juga. Jadi dia ada bayati permulaan bacaan kita. Permulaan bacaan kita kan. Dia ada lagu-lagu tu ada tempat dia, bukan semua ni. Bukan semua kita boleh baca dengan macam tu. Kadang-kadang tak kena makna. Tak kena makna. Tu lah. Saya sangat terkesan dengan almarhum Ustaz Nik Azizan. Nik Jaafar. Meninggal lah, ya Allah. Saya suka sangat orang baik-baik ni meninggal awal kan. Dia tu mengajar dekat Radio IKIM kan. Dia ajar kita taranum tau. Taranum yang simple je. Okey, tekan kat mana? Kenapa kena tekan? Sebab makna ni macam ni. Kalau kita marah, mestilah kita tekan suara kan, intonasi kan. Jadi marahlah. Tabban siyada bila habi wa tab. Kan jadi tak boleh kita baca tabban siyada bila habi. Jadi tak sesuai dia kata. Bila kita lenggokkan ataupun suara kita kat situ macam tak sesuai. Jadi bila tabban siyada bila habi wa tab. Okey, jadi ada nanti ayat yang kita boleh lenggokkan. Yang tu ayat tu tak payah lenggokkan dia kata. Yang itu biar straight tegas je. Sebab dia kata ayat tu kata Allah kan marah dengan siapa? Abu Lahab kan, sebab dia kata celaka engkau Muhammad. Jadi Allah balas celaka apa yang juga diusahakan oleh tangan Abu Lahab, wa tab, celaka-celakanya. Jadi kita awal-awal kita dah baca tabban siyada, dah lenggok-lenggok kat situ yang kena tahulah makna lagi baik lah, lagi sedap lah. Okey. InsyaAllah. Okey. Siapa tak baca lagi? Kan Nurani tak baca lagi? Silakan. Kalau nak lah, kalau tak kita masuk tafsir terus. Ada satu ayat lagi. Kak Norini. Silakan. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an. Alhamdulillah, terus. Ayyaqula lahu kun fayakun. Okay, alhamdulillah, sangat terbaik. Kak Nur ni tak macam tak pernah nampak wajahnya. Saya pun ingat lupa dah satu. Simpan Ustaz. Simpan. Okey, simpan. InsyaAllah. So okey. Itu nanti ayat macam Julizan nanti baca selepas ni insyaAllah. Okay, jom kita tengok tafsiran dulu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Okey, tengok tafsiran dulu. Dalam tafsir Ibn Kathir disebut bahawa innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, benar. Dia berkuasa. Jadi ayat ni bila baca maksudnya ialah benar dia berkuasa. Menjadi jawapan kepada awalaisal ladzi. Datang lagi jawapan kedua untuk menguatkan. Dia berkuasa. Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Penegasan lagi. Sesungguhnya perintahnya apabila dia mengendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Jadi dia ni innama amruhu ni dia jadi penegasan. Kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil taukid. Taukid ni penegasan kepada yang jawapan yang kedua, awalaisal ladzi. Orang kafir tak percaya kan? Jadi jawapan yang kedua. Okey, terus Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Dzar. Ini kisah dia Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, hai hamba-hambaku, seluruh kalian adalah berdosa kecuali orang yang aku berikan keampunan. Maka mintalah ampunan kamu kepadaku, nescaya akan aku mengampunkanmu. Seluruh kalian adalah fakir kecuali aku yang mencukupkannya. Okey. Sesungguhnya aku Maha Pemurah, di mana tidak ada orang yang pemurah yang memberikan kemurahannya. Aku melakukan apa yang aku kendaki.
pemberianku adalah al-kalam dan siksaanku adalah al-kalam. Maksudnya al-kalam ni hak Allah SWT, pemberian tu hak Allah dan siksaan tu adalah hak Allah. Aku mengendaki sesuatu, maka aku mengatakan jadi, maka jadilah. Maka jadilah. Nanti kita akan bincang ayat ni tentang Allah kan kata alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Maksudnya dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa di antara keduanya, itu antara kedua langit dan bumi, fi dalam sittati 6 ayyam, hari, 6 hari. Kalau Allah nak kan Allah sebut kun fayakun je. Kenapa Allah sebut pula ayat tu bila ciptakan langit dan bumi dan isi antara keduanya tu 6 hari. Kenapa ambil 6 hari? Nanti itu ada hikmah lain, nanti kita akan bincang apa hikmahnya kenapa buat bumi 6 hari. Tapi ayat ni kalau Allah nak kan Allah sebut je kun fayakun, jadilah. Maka jadilah bumi tu. Jadilah seisinya. Kan? Jadi dia beza nanti dia ada sebab kenapa Allah sebut 6 hari tu. Okey. Dalam tafsir Ibnu Abbas, disebut bahawa idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi perintahnya mengenai kebangkitan. Ibnu Abbas kata kebangkitan. Yang ayat ni innama amru, kebangkitan. Idza arada syai'an, apabila dia mengendaki sesuatu, maka dia mengendaki kebangkitan itu akan berlaku. Yaqul lahu kun fayakun, maka hendaklah dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah, dan berlakulah kiamat. Terus. Tafsir jalan lain pula kata innama amruhu, ini sesungguhnya perkaranya itu perintahnya lah, ataupun keadaannya Allah tu, keadaannya Allah, maksudnya perkaranya keadaannya Allah itu. Idza arada syai'an, apabila dia ini Allah mengendaki sesuatu, ini berkehendak menciptakan sesuatu, ayakul lahu kun fayakun, hanya berkata jadi maka terjadilah ia, wujudlah sesuatu itu. Menurut qiraat yang lain, qiraat ini cara bacaan lain, dia boleh dibaca dengan fayakunu, dibaca dengan fayakuna. Kan? Ayakula lahu kun fayakunu, ayakula lahu kun fayakuna. Kerana diatafkan, disambungkan kepada lafaz yaqula. Jadi ayakula fayakuna kat situ. Itu dia sudut bahasa pula lah. Dia sudut bahasa. Boleh baca dengan fayakuna, tapi biasa kita berhentilah kan, sebab ini pun dah ayat yang akhir dah nak akhir dah kan, berhenti. Selesai. Dan Al-Munir kata innama, sesungguhnya semua perkara, iaitu segala urusan dan mewujudkan dan mengadakan, syai'an sesuatu, iaitu menciptakan sesuatu, ayakula lahu kun fayakun, maka ia sedang menjadi, iaitu sedang berlaku. Ini perumpamaan kekuasaannya atas setiap apa yang dikehendaki tanpa menunggu masa, tanpa memerlukan tenaga dan alat. Kiasan atas kekuasaan Allah atas penciptaan makhluk. Jadi nak menjawab persoalan orang kafir tu, Masya Allah, bila orang kafir kata kan, ayat sebelum tu, tentang dia tak percaya dalam tulang belulang tu boleh dibangkitkan semula. Jawapan dia berapa ayat? 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat untuk jawab yang orang kafir tadi tu. Jawapan yang pertama, Allah kata awalam yarau insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Kata Allah, bukankah manusia ini tidak melihat dia diciptakan daripada apa? Daripada air mani. Kan? Betul. Kemudian apa? Kemudian wa daraba lana mathalan wa nasiha wa qala man yuhil idhama wa hiya ramim. Itu ayat kedua. Jadi sampai ayat yang terakhir nanti jawapan kepada maksudnya orang kafir tak percaya tentang Allah mampu menciptakan. Okey, jom. Innama amruhu idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun, maksudnya berdoa apabila membaca ayat ni. Satu.
dalam surah An-Nazi'at, Aantum asyaddu khalqan amis samai banaha. Itu kalau kita tahu makna Al-Quran ni, insya-Allah Allah kata aantum, adakah kamu lebih susah penciptaannya atau langitkah langit yang Allah telah bangunkan? Yang mana lebih susah? Buat langit ke buat kamu, buat manusia ni? Kan? Langit besar tak ada tiang, bi ghairi amadin tak tarawnaha, tak ada tiang yang dapat kamu lihat. Ini dalam surah Al-Mulk kan. Tak ada tiang yang dapat kamu lihat. Tapi macam mana dia boleh binaan yang kukuh ke atas tu? Okey, macam mana Allah bina dia? Jadi antum asyaddu khalqan, adakah penciptaan kamu ini lebih sulit, lebih susah berbanding penciptaan langit yang Allah bangunkan tu? Pasti jawapannya adalah langit lagi dahsyat penciptaan dia daripada manusia ni. Manusia ni kecil je. Manusia kecil je. Kan? Macam itulah insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada kun fayakun, kenapa Allah cipta langit dan dunia ni 6 hari? Dalam surah Allah SWT, surah Sajadah. Kan? Surah Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okay, kenapa 6 hari? Rupanya ayat tu nak menunjukkan bahawa Allah yang ada kun fayakun pun dia, ini Allah kalau nak menciptakan sesuatu tu bukan main cipta je. Dia ada proses dia. Dia ada proses dia, macam dia ada peringkat dia. Dia bersistematik. Allah walaupun ada kun fayakun, dia bersistematik. Kan, bersistematik. Macam kita lah. Kalau nak buat kereta kan, kita kena buat apa dulu? Yang paling penting. Ataupun kalau kita beli barang ke IKEA lah, nak beli meja yang boleh tolak-tolak. Okay. Kalau kita terus buat je, buat je, nanti ada part yang tak boleh nak masuk. Sebab cara nak masukkan part tu dia kena masuk sini, masuk kiri, masuk kanan serentak. Jadi kalau kita buat dulu, nanti dia dah rapat, dah kita dah skru ketat, dia tak ada ruang nak masuk yang tu. Dia kena buka balik, kan? Buka balik. Jadi buat kerja terkabur lah. Waktu kita nampak kan ada dia punya manual dia kan. Step 1, step 2, step 3 sampai siap akhir. Kadang-kadang sampai 10 step. Nampak roda. Weh, roda ni pasang kat kaki meja ni. Pasang ni dulu lah, senang. Pasang ni dulu lah. Sedangkan itu step akhir, step yang ke-10. Tapi kita nampak roda, nampak kaki meja. Ni memang kita beli meja yang boleh tolak-tolak, boleh sorong-sorong. Pasang roda dulu lah. Bila dah pasang roda 4-4, kita nak tegakkan dia, nanti roda lari-lari, tak boleh nak bertegak kan. Lah kenapa? Pasang roda dulu, buka balik rodanya dulu kan. Jadi Allah tu dia memang walaupun ada kun fayakun boleh, tapi Allah nak tunjuk pada manusia, Allah ni bersistematik. Allah bersistematik. Okay. Jadi mula-mula cipta apa? Cipta langit, kemudian cipta bumi. Okay, dah cipta bumi, siapa pula yang duduk atas bumi ni? Mula-mula cipta apa? Jin dulu. Lepas tu cipta tumbuh-tumbuhan, baru cipta haiwan, barulah cipta manusia last. Kan? Cipta manusia last. Itulah kelebihan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangat hebat. Okey. Okey, sedapnya makanan tu pada berapa tempat? Kalau macam Masyitah kalau pergi kedai kan, kita sedapnya makanan ni. Okey, sedap tu kat mana? Kat lidah kan. Okey, tapi yalah macam mana nak apa alat yang kita boleh ukur sedap dia? Kalau bila kita tengok lah. Apa dah? Bila kita tengok benda tu. Tu betul satu. Presentation. Setelah itu presentation, kalau kita masak mi goreng mamak, kan, tak ada cili merah, tak ada sawi warna hijau, tak cantik kan? Betul. Kita panggil mi bodoh. Panggil mi bodoh. Okey, siapa dapat ilmu bawah ni?
Yang oren bodoh tu kan. Dia bukan oren bodoh tak pandai tu. Dia bahasa Jawa bodoh. Dino bodoh ni hari raya. Jadi oren tu keluar hari raya je. Jadi oren bodoh. Bukan bodoh apa macam mana orang Jawa cakap? Dia kan Dino bodoh tu hari raya bahasa Jawa kan. Jadi oren tu. Okey. Sebab itulah kenapa ada cili warna merah, cili warna hijau. Capsicum apa benggala. Ada 3 warna kan? Hijau ada, merah ada, kuning ada. Kan? Jadi nak letak aje betul. Jawapan pertama ialah presentation. Lepas tu chef ni kadang-kadang dia buat apa? Allahumma salli. Dia buat apa nama? Udang, cucur udang je. Cucur udang je. Kita makan kat hotel cucur udang je. Tapi presentation cucur udang tu kan dengan dia punya mangkuk kuah dia kat kecil kat tepi, pinggangnya besar kan. Cucur udangnya dua ketul je kan. 2 ketul je. Lepas tu mangkuk dia cantik. Ada hiasan dia apa? Daun pandan, kadang dia lapis daun pisang, kadang dia ambil brokoli tu jadi pokok, ambil cili merah jadi bunga, tu kan. Tu presentation betul. Yang kedua apa? Ayu. Kak Neti apa Kak Neti? Kak Neti pandai masak, lalu pergi rumah Kak Neti, ya Allah. Kembung perut dia. Sebab semua sedap. Yang kedua selain daripada presentation apa yang kita tahu makanan tu sedap? Sempat tak kita nak habis ni? Okey. Tapi nanti dia tak ada masak dia tahu sedap lah. Okey, siapa nak bantu? Kak Anissa? Kak Anissa pun terror masak ni insya-Allah. Apa yang kedua? Okey. Dia makanan ni sedap ada 3. Pertama presentation, yang kedua bau. Lepas tu kalau orang sesama, bagilah makan apa pun. Kan? Tak sedap langsung. Tak sedap langsung. Yang ketiga baru datang rasanya. Okey. Kehebatan chef ni dia pandai balancekan antara masin, masam dengan manis dalam setiap makanan. Terlebih masin tak sedap. Terlebih manis pun tak sedap. Terlebih masam tak sedap. Dia kena balance. Jadi ada istilah apa nama Allah SWT. Istilah kalau chef ni istilah dia adalah panggil kalau bahasa Melayu ni letusan rasa pada lidah. Kalau bahasa Inggeris tu sedap bahasa tu apa? Letusan dia? Explode. Explode macam tu lah. Maksudnya bila dia masuk dekat lidah, sebab lidah kita semua ada kan dia rasanya kan. Letak je kat lidah tu kita rasa macam puff, ada letupan, ada letusan kat mulut kita yang bila letusan tu semua merebak semua kan. Jadi semua dapat rasa manisnya. Lepas tu chef kalau dia tahu makanan tu sedap orang makan, dia tengok orang macam ni. Kalau bahasa chef kita makan, kita angguk-angguk, itu tak sedap. Chef bahasa sedap adalah kita makan tu yang giling kepala tu. Okey, itu tanda makanan tu sedap. Jadi chef akan rasa bangga lah. Kan? Akan rasa bangga. Okey, selesai. Jadi itu pun kena tahu juga. Jadi bukan pandai masak je, kena balance. Saya pergi bazar Ramadan itu, ya Allah. Isteri saya balik kampung, saya duduk seorang sebab ada kuliah subuh, kuliah maghrib atau ahad. Jadi saya belilah kat ni. Nampak yang tukang masak tu, wah Allah, dia punya presentation dia macam cantik tu lah. Dia masak tu. Anak dara masak. Tang letak kuali tu. Tang tu. Lepas tu dia keluar api tu, woof, besar apinya kan. Wah, ni memang hebat ni. Kan? Sampai kat rumah, saya kena modify balik. Saya kat rumah, lah pasal tawa ni. Kenapa tak ada ni? Kenapa tak ni? Saya kat rumah kena modify balik.
Modified balik kan. Jadi tadi tak sedap. Kan walaupun dia punya tu. Okey, selesai insya-Allah. Jom. Okey, kita masuk pada ayat yang terakhir insya-Allah pada hari ini. Kalau tak silap saya tadarus, kita ada geng tadarus juga insya-Allah. Kita akan mulakan hari Selasa minggu depan. Pukul 7 pagi hingga 8 pagi, 1 jam je. Nak join tadarus, jom insya-Allah. Nanti kita bagi link dia. 7 pagi sampai 8 pagi setiap hari kecuali Sabtu Ahad. Kita itu buat masa Ramadan. Jadi lepas Ramadan ada permintaan untuk buat lagi. Jadi itu lebih kepada kita betulkan bacaan je lah. Okey, betulkan bacaan. Dia tak ada lagi tafsir. Ada sikit lah tafsirannya secara pintar lalu je. Okey, jom masuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Fasubhanalladzi biyadihil mulku. Salah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Turja'un, rotbal turja'un. Bunyi pedas. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Okey, semula. 1, 2, mula. Subhanalladzi biyadihi Okey, alhamdulillah. Ayu baca dulu, boleh? Lepas tu Kak Su Where's that? Lepas tu Mazrin. Ni Mazrin dia lama tak datang, dia kena baca banyak. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Semula. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Okay, kalau ngaji macam ni tak sedap. Ngaji kena macam ni. Okay. Ngaji kena macam ni. Sedap-sedap. Okay. Kalau macam ni tak sedap. Okay. Beza kalau chef sedap macam ni. Dia sedap giling kepala. Okay, sebab dia sedang menikmati makanan tu. Okay, selesai insyaAllah. Silakan Kak Zul. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okay, alhamdulillah. Sekali lagi lah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okay, mantap insyaAllah. Tadi siapa? Mazrin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ra-nya terbalikkan sikit. Turja'un. Turja'un. Semudah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okay, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa lagi? Semua orang kena bacalah untuk ayat terakhir ni sebagai penutup. Kak Rozi dulu ke? Kak Soleha? Kak Rozi dulu. Silakan. Kak Miza. Bonda Miza, yuk. Bonda nak baca dulu ke? Boleh Tak apa. Ustaz. Okey, Bonda baca dulu. Betul Kak Rozi. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Okey, sekali lagi.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okey, alhamdulillah, mantap. Okey, silakan Kak Rozi. Lepas tu Kak Salihah Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekali lagi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okey, alhamdulillah. Kak Salihah, silakan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, mantap. Sekali lagi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okay, alhamdulillah. Kak Neti. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekali lagi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, tak ada masalah. Semua okey ayat akhir ni. Kak Anissa. Ni Masyita dah baca belum kan? Belum. Okey. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Okey. Rendah sangat suaranya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Tak cukup nafas. Fasubhanalladzi biyadihi sorry. Fasubhanalladzi biyadihi malaku kena lajukan sikit. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Terus wa ilaihi Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okey, boleh insya-Allah. Cara ambil nafas yang nak panjang, ambil nafas guna perut. Jangan ambil nafas guna hidung. Ambil nafas guna hidung, paru-paru kita kecil je. Kan? Jadi kalau apa yang nafas guna perut, kita boleh panjang. Tak percaya, cuba Kak Nisa sekali lagi. Ambil nafas guna perut. Guna perut ya, bukan guna hidung. Ya. Guna mulut ni. Okey. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tu sampai kan? Dia guna perut. Okey, silakan Masyita. Syaitah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okey, alhamdulillah. Kak Fatimah, Siti Fatimah. Okey. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okey, cuma ba tu dia qalqalah sughra kecil, jadi langgar je. Fa subha bukan fa subha, bukan berhenti Subha. Okey. Semula Kak. Ya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kak Nurini, silakan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oh, mantap. Sekali lagi, sedap tengok suara itu.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Okay. Last, Liza. Okay, last, Liza. Tak ada. Okay, tak apa insyaAllah. Okay. Okay, selesai insyaAllah. Jom. Apa maksud dia? Yang kita baca Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Okay. Yang di tangannya kekuasaan, malakut sini maksudnya kekuasaan atas setiap sesuatu, kulli syai'in, wa ilaihi dan kepadanya lah. Turja'un, kalau tarji'un kamu kembali, turja'un kamu dikembalikan. Ini pun ada kaedah bahasa Arab. Kalau dia tur, lepas tu ja, dia balik atas, maksudnya kamu dikembalikan. Kalau tarji'un, kamu kembali. Kalau kita nak kembali, kita nak kembali ikut kita suka lah. Kan? Tapi kalau turja'un, kamu dikembalikan, tak boleh lah. Tak boleh ikut suka kita lah. Memang kena ikut Allah. Allah akan kembalikan kita. Bukan kita yang dah. Itu hikmah turja'un dengan tarji'un. Sebab kalau raja'ah, yarji'u, kalau ni kamu tarji'un, kamu semua kembali. Tapi kalau turja'un, kamu semua dikembalikan. Jadi kena lah. Kalau turja'un kita kena. Kalau tarji'un kita buat. Itu beza besar Arab. Okey, jom. Tafsir Ibn Katsir kata fasubhanalladzi biyadihi malakutu. Okey. Yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu seperti firman Allah SWT pada surah Al-Mu'minun. Siapakah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu? Allah tanya kan. Jadi ini jawapannya. Fasubhanalladzi biyadihi, maha suci Allah, di tangannya lah ke segala kekuasaan atas setiap sesuatu. Al-mulku dengan al-malakutu ni memiliki satu makna yang sama seperti rahmatun dengan rahamutun, rahbatun dengan rahabutun, khabarun dengan khabarutun, sama je makna dia, iaitu memiliki boleh, kerajaan boleh, dua-dua boleh. Di antara ada yang berpendapat bahawa al-mulku adalah alam jasad, al-malakutu adalah alam roh. Itu pendapat Tapi pendapat pertama yang sahih, pendapat pertama yang inilah, pendapat malakutu dengan mulku sama je, iaitu yang dipegang oleh jumhur mufassirin dan lain-lain. Okay. Yang ni ada kisah lah tentang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu. Satu malam aku melaksanakan solat, kata Huzaifah Al-Yamani, itu Ibnul Yaman, Rasulullah membaca 7 ayat panjang dalam beberapa rakaat. Jika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya di berrokok, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi Nabi membaca Maha suci bagi Rabb yang memiliki, Nabi baca Alhamdulillazi malakutu wal jabarutu wal kibriya wal azamah, dalam kitab Syama'il tu. Dengan rokok beliau sama dengan berdirinya dan sujudnya sama dengan rokoknya. Lalu beliau selesai, hampir-hampir kedua kakiku sakit. Riwayat Abu Daud dalam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il. Okey. Kan sekarang jadi isu kan yang kata ada ulama yang solat 1000 rakaat sehari. Lepas tu ada seorang perempuan tu dia kata, dia perli dia kata, kalau nak hantar anak jadi ustaz dia, jangan lupa hantar juga dia belajar matematik. Jangan lupa hantar juga jadi belajar matematik. Yang hantar belajar agama je, kena hantar juga belajar matematik, dia kata. Kalaulah satu rakaat tu 5 minit, dia kata, berapa lama dia habis? Kan solat malam 1000 rakaat, satu hari satu malam tak habis 1000 rakaat, dia kata kan, dengan jumlah jam tu. Tu dia peli dah, dia kata, nak hantar anak belajar agama, hantar juga belajar matematik, supaya tak jadi sesat macam ni, kata dia kan. Dia tak tahu. Tengok Nabi SAW rokok, masya-Allah. Tu panjang rokoknya sama dengan Nabi berdiri, kan. Kan kita bincang dalam kitab Syama'il, kemudian Nabi baca surah Al-Baqarah kan. Kalau ikutnya surah Al-Baqarah 1 jam bacanya. Kemudian rokoknya 1 jam, sujudnya 1 jam, dan 3 jam dah.
Kalau Nabi solat pukul 2, dah pukul 5 dah. Baru rakaat, sedangkan Nabi solat 12 rakaat. Macam mana? Sebab itu kita tak boleh nak bincang tentang Allahumma salli tentang apa nama? Tentang masa tu. Kan kita bincang wal asri, demi masa tu. Sebab masa tu milik Allah, boleh panjang boleh pendek. Selesai, jom. Ibnu Abbas kata, fa subhana, maha suci Allah, maha suci dia. Jadi Allah memuliakan dirinya. Alladzi biyadihi mulku alladzi biyadihi malakutu kulli syai', di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, iaitu segala sesuatu, perbendaraan dan penciptaan segala sesuatu. Wa ilahi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan, iaitu sesudah mati, dan dia akan membalas kamu masing-masing menurut perbuatan kamu. Itu Ibn Abbas ni dia lain sikit dia punya tafsiran dia. Kalau kita tafsiran lain kata wa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Tapi Ibn Abbas kata wa ilahi turja'un, dikembalikan untuk apa? Untuk dibalas semua perbuatan kamu sesuai dengan perbuatan kamu. Kalau baik Allah balas baiklah, kalau jahat Allah balas jahatlah. Jadi lebih mendalam lagi lah jawab tafsir Ibn Abbas walaupun pendek. Okey, Allah SWT Jalalan kata fasubhanalladzi biyadihi malakutu, maka maha suci Allah yang dalam genggamannya kekuasaan. Lafaz malakutu pada asalnya adalah mulki, kemudian ditambah huruf waw dan ta. Waw dan ta ni, malakutu, waw dan ta ni. Okay, menunjukkan makna mubalaghah. Lafaz mubalaghah ni maksudnya melafaz melampau. Artinya kekuasaan atas setiap sesuatu. Itu maksudnya bukan sebahagian, semua sesuatu. Dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan di akhirat kelak. Itu jalan lain. Okey. Yang seterusnya Al-Munir kata fa subhanalladzi biyadihi, ya ini suci daripada keaiban dan kekurangan dari contoh yang ditunjukkan. Okey, malakutu kulli syai', memiliki dengan sempurna dan kekuasaannya yang sempurna. Okey. Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kembali kepadanya pada hari akhirat, itulah disebut. Jadi fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, maha suci Allah yang tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Alhamdulillah. Selesai 83 ayat kita bincang dalam surah Yasin. Kita start bila you? Bila Kak Rozi kita start? Lupa dah saya. Tahu tak kita start bila? Ni ayat 6 Ustaz. Cikgu ketua kelas. Sri. Kita mula bila tu? Lupa dah. Bulan 6 ke? Bulan 6 tahun lepas ke bukan? Kita mula bulan Jun tak saya tahun lepas. Oh, bulan Jun tahun lepas. Ni dia bulan Jun dah. Setahun 83 ayat setahun. Kalau tengok slide saya kejap saya share. Slide saya, okey. Saya share kejap. Okey. Ni, tengok slide saya ni. Okey, berapa? 256 slide. 256 slide. 256 slide yang kita telah kongsikan. Banyak ni. Nanti insyaAllah saya akan keluarkan slide ni jadi buku. Okey. Jadi buku nanti dah terbit. Bolehlah bagi seorang satu insyaAllah nanti. Ustaz, kita start bulan Disember lah Ustaz. Disember tahun lepas. Oh, Disember tahun lepas 6 bulan jugalah kita habiskan Oh, Disember tahun lepas taklah, bukan bulan Disember, awal lagi. Awal lagi? Minggu kedua 30 Disember. Sebab bulan Jun tahun lepas. Cuma awal-awal 2 minggu tu kawan ustaz yang ganti. Ya, betul. Sebab ayat 4 dah 12 hari bulan 8. Oh, Masyita join 12 bulan 8? Tak, sebab buku ada buku lagi satu, tapi sebab dekat sini ayat 14 12 8 tahun lepas. Oh Allah. Setahun juga
InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah setahun juga untuk habiskan 83 masuk ponteng lah, masuk ni. Okey, insyaAllah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu atas kejayaan dan lemahnya ilmu saya. Minta maaf sepanjang ni, insyaAllah. Okey, Seri kata tadi nanti kita akan bincang balik apa surah yang kita untuk kita sambung selepas ni. Cadangan saya surah Al-Mulk. Ada cadangan lain tak? Kalau tak, kalau macam sekarang 10:41 dah. Kalau nak bincang dalam grup pun boleh. Grup WhatsApp kita Cuma saya cadang Al-Mulk dah. Al-Mulk ni menarik sikit. Ataupun terpulang Al-Kahfi pun boleh. Al-Kahfi pun boleh. Sebab Al-Kahfi ni 110 ayat. Jadi kalau ni setahun, mungkin dah setahun lebih lah. Ustaz, kalau Waqiah Ustaz, cadangan je. Tapi ikut majoriti lah. Sebab saya pun tak tahu kenapa dia 30 ayat juga Waqiah. 30 ayat kan? 30 ayat tak lama sangat lah. Terpulang lah ikut majoriti. Bonda nak cadang apa, Bonda? Kalau Waqiah 96 tak salah Ustaz. 90 ayat Ya, tapi pendek-pendek je. Yalah, pendek-pendek kan? Ya. Terpulang lah. Boleh, insyaAllah. Kita boleh consider Muluk atau Waqiah lah Ustaz. Okay, antara dua tu Ya. Kalau pada saya Ustaz, baik. ada satu soal. Ustaz, boleh tanya satu. Kenapa Yasin dipanggil jantung Al-Quran? Kenapa panggil jantung Al-Quran? Sebab semua terkandung dalam dia. Jantung. Jantung ni maksudnya semua terkandung dalam tu. Kisah orang dulu, kisah akan datang, kisah sekarang, kisah tu dipanggil, sebab itu jantung Al-Quran surah Yasin. Habis ada lain surah yang lain part of the tubuh manusia ke, mata ke? Tak ada. Ada lain-lain surah yang dinamakan macam gitu. Sebagai telinga Quran ke, hidung, tak ada, jantung je ada. Tangan ke? Tak ada, jantung je ada. Nyawa ke tak ada ya? Tak ada, jantung je. Ya, terima kasih Ustaz. Cuma hadis tu dhaif lah. Okey, tapi tak kisah pun. Dia dhaif, dia sudut perawinya je. Matan dia sahih lah. Okey, kalau kita nak berhujah dengan hadis dhaif ni, kalahlah kita sebab hadis dhaif ni tak kuat untuk berhujah. Tapi kalau dia punya lafaz dia sahih, maksudnya surah Yasin adalah jantung Al-Quran. Cuma hadis tu status dia adalah dhaif sebab perawinya yang bawa hadis tu. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Doakan saya ke Mabul Sabah, ada bantuan kemanusiaan. Sampai sain Ustaz. Fi amanillah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, jumpa lagi. untuk malam ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.